Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam siri penafsiran lukisan terapi. Pada kali ini saya mempunyai satu contoh lukisan yang ingin dikongsi dengan anda semua berdasarkan tafsiran dan juga pemerhatian dan soalan kepada subjek yang ditanya. Baik, saya ceritakan serba sedikit berdasarkan latar belakang ilmu yang telah saya pelajari pada tahun 2020, di mana ilmu ini merupakan satu jenis terapi lukisan yang melibatkan 3 unsur utama, iaitu pokok, rumah dan juga lukisan manusia ataupun orang di dalam lukisan tersebut. Dan nama khususnya ataupun lebih dikenali sebagai Art Drawings House 3 Person lah, ADHTP. Okay, lebih dikenal sebagai ADHTP. Okay, ini merupakan contoh lukisan ketiga yang saya rakamkan. Ya, masih ada beberapa lukisan, tapi ini adalah salah satu lukisan yang yang saya saksikan yang melibatkan penggunaan warna juga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, antara latar belakang tentang subjek yang telah saya minta buat lukisan ini merupakan seorang lelaki berusia 31 tahun dan telah berkahwin dan bekerja di utara Semenanjung, dan seorang yang lelaki yang biasa. Saya rasa itu saja kot latar belakang asas yang saya tanya. Okay, subjek ni tak ada apa-apa masalah, cuma dia sekadar melukis nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan kehendak dirinya berdasarkan lukisan ADHTP. Baik, perkara pertama, kalau anda boleh lihat di sini ada rumah. Okay, rumah di sini ada bumbung. Rumah ini diwarnakan dengan loreka warna biru. Di sini ada balkoni yang berbentuk macam pagar. Kemudian orangnya berada di bawah. Okay. Kemudian di sini pokok ini, okay, pokok berada kalau di sinilah, okay, berada di kanan rumah, dan di atas pokok ini mempunyai burung yang sedang bertenggek. Okay, kemudian akan dilihat juga burung-burung yang berada di atas. Dan kita tengok dari segi secara asasnya, dan ada 3 pokok kecil di bawah pokok tersebut. Okey, itu secara asasnya. Dan juga dimaklumkan, kita akan tengok 3 elemen utama dalam lukisan ini. Bermula dengan, saya akan ceritakan serba sedikit dari lukisan yang menarik perhatian saya, iaitu rumah. Kalau dilihat di sini, ada merupakan rumah 2 tingkat. Di bawah ini ada kereta sebenarnya. Kereta. Kemudian ada pintu, tingkat atas pun ada pintu. Kemudian tingkap ini merupakan tingkap yang setelah ditanya merupakan tingkap berkaca. Okay, dari segi rumah ini yang saya boleh katakan, rumah ini ciri-ciri khas dia, saya tengok tingkap. Tingkap dia ni ada tingkap-tingkap kecil, maksudnya ada bingkai-bingkai kecil. Kemudian bingkai ini adalah berwarna. Saya bertanya dan kepada beliau, adakah beliau ini seorang yang pemalu, susah didekati? Jadi beliau menyatakan beliau ini seorang yang introvert, ya. Beliau tak akan bercakap kalau tidak didekati. Dia akan mula bercakap lah kalau orang tu memulakan perbualan. Jadi kita tengok dia punya tingkap memang ada banyak bingkai-bingkai, dan bingkai yang berwarna-warni lah. Kalau ikut tafsiran tu berwarna-warni juga tingkap tersebut. Bermaksud beliau ni juga seorang yang kreatif lah, yang suka kecantikan, benda-benda yang cantik. Okay, kemudian pintu ni tak terlalu besar, tapi ada 2 pintu lah kalau kita tengok. Pintu di bawah dan juga pintu di atas. Okay, kalau pintu ni, kalau tengok bentuk pintu dia ni, okay, pintu ni selalunya melambangkan keterbukaan subjek dengan dunia luar. Tapi kalau tengok dari segi pintu ni, tak ada tombol. Dia tak ada tombol, jadi
Dia ini saya tanya pada subjek, adakah dia ni seorang yang tertutup? Dia tak suka dia maksudnya dia bukan seorang yang sangat datanglah rumah. Dia seorang yang sangat very orang kata suka duduk di rumah bersama keluarga. Dia dan keluarga dia sajalah. Itulah kalau tengok di sini dia seorang yang sangat orang kata dia hidup dengan keluarga dia lah. Dia tak suka macam dia bukanlah jenis yang very datang rumah saya boleh datang, tak. Dia seorang yang sangat orang kata menyayangi dan juga hidup dalam kelompok keluarga dia lah. Kemudian kita tengok sini ada macam pagar, bukan pagar actually, dia kata di sini ada balkoni, tapi balkoni ni macam ada benda yang tingkat kedua dan balkoni ni kata macam ada ciri khas di rumah ni lah balkoni ni. Dan balkoni ni kan ikut dia macam pagar lah, macam bentuk pagar. Okey, kalau ditanya kepada subjek, penerangan yang diberikan sebenarnya balkoni ni adalah untuk dia dan isteri dia, nanti dia kata untuk dia tengok dunia luar lah, tengok pemandangan lebih cantik. Jadi kemungkinan balkoni ini juga boleh melambangkan kepada kalau ditengok ni macam bagi pandangan saya ni nampak macam orang kata pagar lah, tapi kalau tengok sini dia lebih kepada orang kata dia ada satu sifat yang protektif lah dengan keluarga dia. Jadi protektif dan juga dia seorang yang kata lepas tu kat sini ada kereta. Jadi dia mempunyai impian untuk orang kata berjalan-jalan. Jadi dia kata memang dia suka nak jalan-jalan, tapi sekarang ni kan musim pandemik. Jadi impian dia tu terpaksa orang kata on hold sekejap. Dan dia ni juga suka melihat dunia luar lah. Kalau tengok balkoni ni, dan dunia luar tu bermaksud daripada pandangan sudut rumah dia lah. Dia suka seorang yang observant. Dia tak banyak cakap tapi dia seorang yang observant dengan dunia luar lah. Nampak dia macam diam tapi dia ambil tahulah apa yang berlaku dekat luar. Okay. Itu daripada tafsiran rumah lah. Okay. Saya tak akan sentuh berkenaan warna lagi. Saya akan sentuh berkenaan lukisan dahulu. Kemudian kita tengok di sini ya. Di sini adalah orang. Tafsiran kedua elemen orang dalam lukisan ini. Okey, difahamkan orang ini lelaki, perempuan dan dua kanak-kanak lah, seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey. Setelah ditanya pada subjek, lelaki ini merujuk kepada diri beliau dan perempuan ini adalah isteri beliau. Kemudian anak sepasang kanak-kanak ni bukan anak mereka belum dikurniakan cahaya mata, tapi inilah impian beliau untuk memiliki sepasang cahaya mata. Okey, di lukisan ni kita dapat lihat tak banyak orang kata kita tengok di sini dia ada macam memberi lorekan dan penekanan kepada rambut beliau. Okey, sebenarnya dia memang ada sedikit concern ataupun kegusaran berkenaan bahagian di atas kepala lah. Okay. Begitu juga dengan kita tengok dari segi tangan beliau memegang tangan isteri beliau. Jadi menunjukkan beliau ni sangatlah rapat dengan isteri beliau dan anak ni ialah impian dia lah untuk memiliki sepasang cahaya mata. Dan pandangan lukisan ni saling menghadap antara satu sama lain. Kalau tengok lukisan ni nampak sangat romantik lah. Tapi memang kalau dilihat macam ni memang diorang ni sangat mencintai antara satu sama lain. Okay, dari segi itulah tafsiran yang saya boleh tengok dari segi lukisan ni. Kemudian ada macam ciri khas di bahagian perut beliau. Jadi setelah ditanya beliau mempunyai kerisauan di bahagian abdomen. Jadi benda ni kita dapat lihatlah ada macam bahagian yang dipetakkan di bahagian abdomen beliau. Kemudian tak ada, kalau tengok pada lukisan ni tak nampaklah ciri-ciri beliau menyembunyikan sesuatu ke apa, tak nampaklah. Dia tangan pun terbuka, kaki pun dia macam agak terbuka. Itu sajalah kalau ikut daripada lukisan orang. Dan seterusnya kita lihat lukisan pokok. Kalau di sini pokok itu berada di sebelah
di sebelah kanan lukisan lah. Okay, pokok ini sangat besar. Okay, sama besar dengan paling besar lah dalam lukisan ni. Okay, tengok pokok ni, rumah dan juga orang. Okay, pokok ni sangat besar. Dan kalau tengok pada ciri khas pokok ni, di atas pokok ni ada burung. Ada burung yang sedang bertenggek. Pokok dengan pokok yang tidak ada garisan-garisan ke di batangnya. Dan paling menarik di sini adalah ada bulatan di bawah pokok ini. Macam sempadan, kemudian di bawah pokok ini ada 3 pokok kecil. Ya, ada rumput-rumput sikit. Okay. Apa yang boleh ditafsirkan? Pertama, kita tengok dulu bentuk batang pokok. Okay, batang pokok ni dia tak ada akar. Kita tengok di sini, bila dia tak ada akar, bermaksud dia ni tak ada, orang kata, urusan-urusan yang tak selesai lah, dendam ke apa, tak ada lah. Okay, kemudian kita tengok batang dia bersih. Dia tak ada garis-garis halus, yang garis-garis halus kat pokok ni tak ada lah. Okay, kemudian tengok dahan dahan dia ni dipisahkan oleh dahan dia ni masuki dalam ni batang pokok ni masuk dalam dahan, dipisahkan. Okey. Kemudian ada burung lah di atas ni. Kalau dilihat daripada lukisan ni, dia ni seorang yang kita tengok ni bentuk ni sangat mementingkan emosi dalam, dia selalu buat keputusan mengikut gerak hati dia. Okay, kalau tengok dari segi impian lah, dia selalu buat keputusan ikut gerak hati. Kemudian di sini kita dapat lihat emosi memainkan peranan yang penting dalam dia membuat keputusan. Dan ciri yang menarik saya rasa di lukisan ini adalah bulatan. Okay. Bulatan ini sebenarnya dia melambangkan, dia meletakkan sepadan dalam dia impian beliau lah. Jadi setelah ditanya, memang beliau bercerita dia mempunyai impian, tapi impian tu terbatas kepada suatu disebabkan perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Kemudian burung. Okey, kalau burung yang berada di dahan ni, kalau ikut tafsiran ni, dia memang mementingkan sokongan lah dalam dia membuat keputusan lah yang kerjaya dia. Kemudian kita tengok ada 3 pokok kecil di sini. Kalau diikutkan pokok kecil ni merujuk kepada impian-impian kecil lah. Jadi memang betul lah sebab, tapi dia tidak dapat pastikan sebab di bawah ni dia merupakan subjek merupakan seorang anggota keselamatan, tapi pada masa sama dia sangat menyukai drone, dia sangat menyukai gitar dan dia sangat menyukai pelaburan forex ataupun pelaburan kewangan dalam talian lah. Tapi beliau sekarang dia tak dapat nak menjelaskan yang mana satu sebenarnya impian, yang mana satu yang boleh beliau impian beliau, sama ada ini adalah kejayaan hakiki dia sebagai seorang kata anggota keselamatan atau sebab sekarang dia lebih berminat kepada orang kata perniagaan kewangan dalam digital lah. Tapi dia tak dapat pastikan kepada saya yang mana satu sebenarnya impian besar dia. Kemudian kita dapat lihat di atas, ini adalah tambahan sajalah, ada burung-burung yang berada di atas di bahagian kanan lah, di atas pokok. Jadi bermaksud dia ni seorang yang mempunyai impian kebebasan pada masa hadapan. Jadi secara kinetiknya kita dapat lihat lukisan ni lebih berat ke arah kanan. Kalau kanan dia lebih merujuk kepada impian pada masa hadapan lah. Dan kedudukan pokok yang berada di belah kanan ini juga menunjukkan orang kata seorang lelaki ataupun ayah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan subjek. Ya, memang benar. Beliau rapat dengan ibu beliau, tetapi ibu beliau telah meninggal dunia. Jadi memang setakat ini ayahnya lah yang banyak memberikan nasihat dan sebagainya kepada subjek. Okay, dari segi lukisan kita dapat lihat paling besar adalah impian lah. Memang dia ada impian untuk bersara awal dan memfokuskan kepada perniagaan dalam talian iaitu kewangan digital. Kemudian daripada segi rumah ni boleh nampak bumbung. Bumbung dia ni pun kata
nampaklah dari segi warna, kedudukan rumah dan juga orang ini. Dan orang ni berada di hadapan lah. Orang ini merupakan keutamaan kepada subjek dan juga orang kata rumah ataupun keluarga. Itu sajalah kalau kita tengok di bahagian ni adalah rumput-rumput ni kecil-kecil di bawah ni. Kalau dikira tu rumput tu lebih kurang macam gangguan-gangguan kecil lah. Tapi yang itu tidak dijelaskan oleh subjek. Kemudian kita lihat dari segi warna. Okay, kita daripada lukisan ini kita tengok di bahagian subjek rumah. Subjek rumah ni majornya kata warna yang utama dalam rumah ini adalah warna biru. Okay, warna biru ni selalunya melambangkan warna komunikasi. Komunikasi melambangkan warna yang melibatkan satu perhubungan lah. Okay. Dia ni memang seorang dan tengok di sini dia ni seorang, kalau orang kata kalau keburukan yang atas, bukanlah keburukan, maksudnya kalau perkara negatif, kecenderungan melampau terhadap warna biru ini adalah dia akan menjadi sangat seorang yang sangat beremosi dan orang kata over sensitif lah. Okay. Kemudian kita lihat di atas bumbung dinding rumah ni pun memang dilorekkan dengan terang lah warna biru dia. Dalam lukisan ni memang warna biru lah yang paling banyak dilorekkan. Jadi menunjukkan dia ni seorang yang sangat mementingkan hubungan ataupun emosi dalam hubungan ataupun dalam membuat sesuatu keputusan. Kemudian kita lihat bumbung. Bumbung sebenarnya melambangkan kata perlindungan lah. Okay, perlindungan ini warna hijau. Diwarnakan dengan warna hijau. Warna hijau ni lebih kepada sesuatu yang baru, mulakan kehidupan, sebab setelah dalam subjek sebenarnya dia dah ber-PJJ bersama isteri hampir 2 tahun. Jadi dia baru sahaja ditukarkan ke utara semenanjung tanah air dan memulakan kehidupan barulah dengan isteri beliau. Kemudian kita dapat lihat, okay, selesai dari segi rumah, tingkap ni, tingkap bingkai, tingkap dan sebagainya ni, dan juga orang kata lorekan ni banyak diwarnakan dengan warna koko. Warna koko ni sebenarnya melambangkan warna tanah, warna yang memerlukan kepada kestabilan. Tapi memang nampaklah daripada rumah ni, dia ni seorang yang sangat mementingkan emosi dalam urusan keluarga lah. Okay. Kemudian kita tengok orang. Orang ni pun kalau isteri dia lah, kalau isteri ni pun diwarnakan dengan warna biru, tapi diselang-seli dengan warna merah jambu. Kalau warna merah jambu ni sebenarnya melambangkan warna kasih sayang. Kita dapat lihat kedua subjek ini, iaitu suami isteri ni sangat berkomunikasi antara satu sama lain dan sangat kata in love lah antara satu sama lain. Okay, selesai dari segi orang. Okay, orang, rumah. Kemudian kita tengok dari segi pokok. Okay, pokok ni pun batang dia bukan warna koko warna coklat. Warna biru juga. Jadi memang dia ni mementingkan gerak hati, emosi dalam menentukan keputusannya dalam kerjaya. Dan pokok ni warna hijau lah. Warna hijau ni selalunya melambangkan impian. Kata nak memulakan sesuatu yang barulah, tapi ni memang kata dia punya impian di masa kan datang. Dan juga burung. Burung ini dia kata yang paling banyak dia pun tak tahu kenapa dia lukis burung di atas pokok ni. Kalau ikutnya burung ini selalunya dia kata melambangkan bagaimana dia sangat mementingkan kata komunikasi dan juga perhubungan dalam dia membuat keputusan berkaitan dengan kerjaya dia lah. Jadi dan tengok pokok-pokok bawah ni pun banyak diwarnakan dengan warna biru. Jadi memang keseluruhan lukisan ini saya boleh katakan warna major di dalam lukisan ini adalah warna biru. Bagusnya biru ini melambangkan warna komunikasi, okay? Warna yang kata warna perhubungan dan sebagainya. Tetapi kalau kecenderungan yang melampau juga menjadi satu yang tidak bagus lah, akan menyebabkan seorang itu menjadi yang tersangat beremosi dan jadi over sensitif. Keseluruhannya daripada lukisan ini boleh ditafsirkan subjek ini adalah seorang lelaki normal yang sangat mementingkan elemen emosi dalam hubungan keluarga
hubungan bersama pasangan dan dirinya dan juga dalam membuat impian. Itu saja untuk sesi kali ini pentafsiran lukisan. Kita akan jumpa lagi dalam contoh-contoh lukisan yang seterusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kita jaga kita. Bye.